Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita bersiaran untuk siri yang ketiga daripada surah Al-Ankabut. InsyaAllah pada malam ni kita masuk pada ayat yang ke-16. Sebelum daripada ni, kita baca ayat yang ke-14 dan 15 itu, iaitu dalil-dalil sejarah, dalil tarikhi. Allah SWT membawakan kepada kita bukti-bukti sejarah yang mana para Nabi, terutamanya mereka itu menghadapi cobaan, ujian, ibtila. Mereka diuji dengan macam-macam ujian yang begitu berat. Jadi pada ayat yang ke-14 dan ke-15 kita lihat dakwah Nabi Nuh kepada umatnya itu selama 950 tahun. Dan mereka itu telah menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Natijahnya Allah SWT membinasakan mereka dan Allah SWT menyelamatkan Nabi Nuh dan ashab as-safinah, kaum mana naik atas kapal, yang terdiri daripada kaum yang beriman dan juga binatang-binatang yang berpasangan. Inna fi waja'alnaha ayatan lil alamin, dan itu menjadi tanda yang besar untuk sekalian alam, sekalian makhluk. Yang mana selamatnya Nabi Nuh itu menjadi satu petanda yang besar untuk seluruh makhluk. Maknanya bukti itu sentiasa, peristiwa yang berlaku kepada Nabi Nuh itu menjadi peringatan sepanjang zaman. Yang mana umat yang ada ni adalah saki-baki daripada keturunan Nabi Nuh dan mereka yang selamat daripada ribut taufan dan banjir yang besar itu. Jadi Allah SWT menyelamatkan Nabi Nuh dan ashab as-safinah itu daripada banjir besar. Kemudian pada ayat yang berikut ni, ayat 16 hingga ayat 23, kisah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquh. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah, sebutlah peristiwa Nabi Ibrahim itu ketika baginda berkata kepada kaumnya, sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah lebih baik kepada kamu jika kamu tahu, benar-benar tahu. Jadi daripada ayat 16 ni, Allah SWT sebut kepada kita kisah Nabi Ibrahim. Jadi mengapa kalau kita tanya apakah pertalian antara kisah Nabi Nuh kemudian diikuti oleh kisah Nabi Ibrahim? Dia punya wajah munasabah. Biasanya kita belajar tafsir ni, kita tengok pertalian, pertautan, ar-rabtu bainal ayat. Daripada satu kisah kepada kisah yang lain, pasti ada pertautan, ada kaitan. Jadi Nabi Ibrahim ni, biasanya kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, millata abikum Ibrahim. Millah Nabi Ibrahim, bapa kamu. Jadi bapa kepada kita orang-orang beriman ni adalah Nabi Ibrahim. Begitu juga bapa yang atas lagi, iaitu Nabi Nuh. Jadi kita ni seolah-olahnya ada tiga. Nabi Adam, Abul Bashar, bapa kepada seluruh manusia.
Nabi Nuh itu adalah bapa, kira-kira bapa kepada umat selepas daripada dia. Dan kita ni, kita ada ayah dalam bab tauhid ni, dalam bab mentauhidkan Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim itulah yang dikatakan sebagai bapa kamu, millata abikum Ibrahim. Itu wajah pertautan yang pertama. Wajah pertautan yang kedua, iaitu dakwah Nabi Ibrahim ni tidak kurang hebatnya dalam berhadapan dengan kaum dia. Yang mana Nabi Ibrahim ni merata tempat dia pergi berhijrah, berdakwah, meninggalkan anak isteri. Jadi tempoh masa pun tidak kurang hebat juga jika kita nak bandingkan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Mana tempoh tu tempoh yang lama juga. Begitu juga wajah irtibat yang ketiga, iaitu Allah SWT menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam daripada air, daripada air banjir besar. Dan Nabi Ibrahim ni juga Allah SWT telah menyelamatkan dia tu daripada dibakar. Mana di antara cobaan yang berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, dia dibakar oleh raja yang zalim. Jadi Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada dibunuh dan dibakar. Jadi Nabi Ibrahim selamat daripada api, manakala Nabi Nuh itu selamat daripada banjir dan taufan angin. Itu ada kaitan. Jadi Allah SWT suruh kita tengok cerita Nabi Ibrahim ini, yang mana dakwah dia kepada kaum dia itu supaya beribadat kepada Allah, mentauhidkan Allah. Mana beribadat hanya kepada Allah Ta'ala. Kamu semua kena beribadat kepada Allah SWT dan takutlah kepadanya, bertakwa kepada Allah. Yang ini memelihara diri daripada perkara-perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala murka. Ataupun wattaquh ni dengan arti kamu mentaati perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Ataupun dengan arti kamu takut pada Allah SWT dengan minta perlindungan daripada api neraka. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dalam surah Baqarah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Jadi jika mereka tidak dapat kemukakan kepada kamu sesuatu seperti Al-Quran, dan tentu sekali mereka tidak dapat, maka takutlah api neraka. Jadi takut di sini dengan arti memelihara diri daripada api neraka. Dan satu lagi dengan arti bertakwalah kepada Allah SWT dengan meninggalkan syirik. Peliharalah diri kamu daripada terjerumus dalam perkara-perkara syirik. Jadi semua ni maknanya beribadat hanya kepada Allah, mengikhlaskan diri dalam bab tauhid, mematuhi perintah-perintah Allah, memelihara diri daripada terjerumus dalam api neraka, memelihara diri daripada syirik. Semua itu lebih baik lagi kepada kamu. Lebih baik lagi kepada kamu, yakni dari segi dunia dan akhirat kamu, jikalau kamu benar-benar mengetahui. Maknanya kamu tahu. Maknanya kalau kamu masih lagi mensyirikkan Allah, masih lagi mendedahkan diri kepada kemukaan Allah, maka kamu walaupun tahu, sebenarnya kamu dikira sebagai orang yang tidak tahu, orang yang jahil. Ataupun dengan arti jika kamu benar-benar tahu ni, yakni kamu dapat membezakan. Kamu tahu, yakni kamu dapat membezakan manakah sembahan yang benar. Kamu kenal Allah, yang mana Allah tu sahajalah yang layak disembah. Kamu dapat membezakan antara sesuatu yang layak disembah dan tidak layak disembah. Maknanya dalam bab ubudiyah, dalam bab ibadat, dalam bab uluhiyah, menghambakan diri, dan taat itu adalah mutlak khusus untuk Allah SWT. Allah SWT tidak berkongsi dengan mana-mana makhluk. Jadi in kuntum ta'lamu, jika kamu benar-benar mengetahui
yakni berdasarkan kepada dalil-dalil daripada ayat-ayat Allah, ayat-ayat wahyu, dan juga dalil daripada akal, ayat-ayat kauniyah. Kemudian ayat berikut ni, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu washkuru lahu ilaihi turja'un. Jadi ayat berikut ni merupakan dalil, maknanya in kuntum ta'lamun, kamu kena tahu gapo? Kamu kena tahu perkara-perkara yang tersebut dalam ayat 17 ini yang merupakan dalil-dalil, bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Maknanya Nabi Ibrahim ini mengajak manusia kepada beribadat pada Allah Ta'ala dengan mengemukakan hujah. Dengan mengemukakan hujah, mana dengan cara berdebat, mengemukakan dalil-dalil, mana mengajak mereka itu berfikir, merenung. Jadi Allah Ta'ala kata, innama ta'buduna min dunillah. Allah SWT menyebut tentang dakwah Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim kata kepada mereka, sebenarnya kamu hanya menyembah selain daripada Allah Ta'ala itu berhala-berhala. Wa takhluquna ifka, dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Maksudnya kamu mencipta sesuatu lalu kamu sembah, kamu mencipta sembahan-sembahan dan kamu namakan sebagai ilah, sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak patut menyembah selain daripada Allah Ta'ala, yang mana semua itu adalah kamu ada-adakan. Jadi kalau kita tengok di sini, innama ta'budun itu dengan maksud mengapa kamu perlu beribadat hanya kepada Allah. Kamu sepatutnya menyembah Allah Ta'ala sahaja ni sebab apa? Sebab sekarang ni kamu sembah awthana, berhala-berhala. Jadi perkataan awthana itu mufrad dia wasan, berhala. Jadi sembahan kamu ni banyak. Banyak berhala-berhala. Jadi Allah SWT nak nyatakan di sini berhala-berhala tu banyak, maknanya untuk manusia menyelesaikan masalah ni, dengan cara dia beribadat selain daripada Allah Ta'ala ni, dia mengadakan banyak Tuhan. Maknanya tak selesai dengan satu Tuhan. Maknanya itu menunjukkan bahawa Tuhan itu lemah. Awthana ni maknanya banyak sembahan-sembahan, maknanya nak selesai masalah kena banyak jumpa berhala tu, berhala ni. Maknanya kalau kita katalah orang ada sakit ni, cukup dia telan sebutir ubat sembuh. Ataupun kalau satu jenis ubat lah. Doktor kata 3 hari kamu makan ubat ni sembuh. Satu ubat. Baru kita kata, betul. Hebat ubat tu. Jadi kalau bab menyelesaikan masalah ni, sebab manusia dia sembah sesuatu ni sebab dia mengharapkan kebaikan. Dia nak terhindar daripada mudarat. Jadi dia nak rezeki, dia minta dengan berhala A. Nak selamat dalam perjalanan, dia minta melalui berhala B. Nak dapatkan hujan, berhala C. Jadi banyak cawangan-cawangan, banyak bahagian-bahagian, banyak department tu. Itu menunjukkan masalah mereka itu lambat nak selesai. Perlu kepada banyak berhala-berhala. Jadi Allah SWT yang Maha Kuasa ni, mana segala-gala di tangannya. Mana minta dengan dia akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Tidak perlu pergi kepada banyak sembahan. Jadi perkataan awthana itu menggambarkan betapa mereka ni susah nak menyelesaikan masalah sebab setiap daripada wasan itu, setiap daripada berhala itu dicipta untuk menyelesaikan satu jenis masalah saja. Seperti dalam setengah agama tu dia ada dewa hujan, dewa perang, dewa kasih sayang, dewa zuriat.
Jadi mereka sembah pelbagai Tuhan. Jadi maknanya kalau Tuhan tu mereka sembah untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan anak, mereka akan cari Tuhan lain pula. Maknanya Tuhan yang satu itu hanya satu tugas saja yang mampu buat. Sedangkan manusia ni, kalau dia ada hamba lah, dia ada hamba, zaman ada hamba dulu, dia nak hamba ni boleh buat belaka kerja. Kalau kita cari seorang pekerja, kita nak pekerja ni mahir belaka. Bahagia, kita kata bahagia banyaklah. Kalau kita pomen kereta pun, kita nak pomen ni boleh buat belaka. Jadi ausanan itu menggambarkan lemahnya Tuhan-Tuhan mereka itu daripada menyelesaikan masalah-masalah manusia. Wa takhluquna ifka, ini perkara yang kedua. Perkara yang kedua iaitu mereka mencipta. Maknanya mereka, kamulah, mana kamu yang menyembah berhala ni, kamulah yang mencipta benda-benda sembahan ini, lalu kamu menamakan sebagai Tuhan, mana kamu buat lalu kamu sembah. Makhluk juga pada hakikatnya, mana sama taraf. Sama taraf. Dan yang ketiga ifka, mana benda ni tak ada dalil. Ini adalah pendustaan yang mana tidak pernah diajar oleh para nabi yang terdahulu. Yang ni Nabi Adam tidak pernah ajar beribadat selain daripada Allah. Nabi Nuh pun tidak, Nabi Hud pun tidak, Nabi Saleh pun tidak, Nabi Ibrahim pun tidak. Maknanya apa yang kamu buat ni adalah pembohongan, tidak ada dalil. Allah SWT sebut lagi pada kita hujah Nabi Ibrahim ni, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya orang-orang yang kamu sembah selain daripada Allah, mana ramai ni, sembahan mereka itu banyak, yang mana pada hakikatnya mereka ni yang disembah ni sebenarnya mewakili ruh-ruh orang-orang soleh. Lalu mereka menganggap bahawa mereka ni hak mati dah ni ada kuasa di hadapan Allah Ta'ala untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi orang-orang yang kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala tu tidak memiliki untuk kamu ni rezeki. Maknanya benda hak paling kamu berhajat atas dunia ni rezeki. Kamu minta selain daripada Allah, mereka tu sebenarnya tidak ada kuasa dalam bab rezeki ni. Ni baru bab rezeki. Jadi bab rezeki hak kamu paling berhajat, mereka tidak ada kuasa. Macam mana pula dengan bab perkara-perkara lain, yang ni seperti nak tolak mudarat, mereka pun tak ada kuasa juga. Jadi hak kamu anggap boleh menyelesaikan masalah rezeki kamu, sebenarnya mereka tak ada kuasa. Jadi manusia yang menyembah berhala ni, katalah berhala ni dia minta rezeki, berhala ni dia minta zuriat, berhala ni dia minta keselamatan daripada gangguan. Jadi hak mereka anggap ada kuasa dapat memberi rezeki pun tidak dapat memberi rezeki, apatah lagi dapat menolak mudarat daripada mereka. Jadi bila mana mereka itu tidak memiliki apa-apa kuasa dalam bab rezeki ni, maka carilah, fabtaghu, carilah rezeki itu di sisi Allah Ta'ala. Carilah di sisi Allah Ta'ala rezeki itu, sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya. Maknanya di sini setelah Nabi Ibrahim meruntuhkan kepercayaan batil mereka itu, ia mempelbagaikan yang mana mereka itu meramaikan bilangan sembahan-sembahan dalam bentuk pendustaan itu. Nabi Ibrahim mengajak mereka supaya kembali mencari rezeki dengan cara mentauhidkan Allah. Mana carilah rezeki di sisi Allah Ta'ala itu, maknanya kalau kita tengok dakwah Nabi Ibrahim ni, ajak manusia supaya beribadat kepada Allah, cari rezeki di sisi Allah Ta'ala ni dengan arti maknanya berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Rezeki di sisi Allah Ta'ala ni dengan cara berdoa kepada Allah, bekerja mengikut syariat Allah,
dan bertawakal. Dah. Jadi rezeki di sisi Allah. Fabtagu indallahi rizq. Carilah rezeki di sisi Allah. Carilah di sisi Allah itu rezeki. Maknanya rezeki itu hendaklah dicari dengan cara yang betul. Jadi cara kita dapat rezeki ni dia ada dua. Cara zahir dan cara batin. Cara zahir ni kita kerja lah. Cara kerja, cara kita berniaga, cara kita bercucuk tanah, cara kita berburu, menangkap ikan, bertukar, itu semua cara-cara yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Kena cara yang betul. Jadi bila kata di sisi Allah Ta'ala ni, dengan syariat dia, itu cara yang zahir. Begitu juga cara mendapatkan rezeki ni, dengan cara ghaibi, cara tak nampak, iaitu dengan beristighfar. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dengan cara bertaubat, dengan cara beribadat, cara menjaga amal ibadat, cara jaga semaya, berhubungan silaturahim. Itu semua cara kita dapat rezeki secara ghaibi. Yang mana kalau kita tengok dalam surah Nuh, Allah SWT menyebut tentang dakwah Nabi Nuh ni, Nabi Nuh kata kepada kaum dia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh kata, faqultu astaghfiru, aku berkata kepada mereka, bertaubatlah, mintalah keampunan daripada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan menghantarkan kepada kamu awan, hujan yang turun mencurah-curah. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Allah Ta'ala akan menambahkan kepada kamu harta-harta, yakni subur tanaman, subur ternak, dan dia akan kurniakan kepada kamu banin, anak-anak. Mana kamu akan memperolehi anak-anak, dan dia akan menjadikan untuk kamu ni jannatin, kebun-kebun, dan sungai-sungai. Maknanya tidak keringlah air dalam sungai kamu itu, mana keberkatan rezeki. Maknanya rezeki itu dengan cara bertaubat kepada Allah SWT, cara beristighfar, akan diberikan macam-macam bentuk rezeki kepada manusia ni. Jadi sebab itulah dikatakan di sini, fabtagu indallahi rizq. Carilah rezeki di sisi Allah Ta'ala. Mana cari dengan cara yang betul. Orang kafir mungkin dia akan kata, kita nego kaya lagi pada orang Islam. Kamu orang beriman, kita kaya lagi. Jadi itu sebenarnya tidak rezeki yang halal. Rezeki yang tidak berkah. Rezeki yang diberikan bukan dengan sebab kemurahan Allah. Bukan dengan sebab fadlullah, bukan dengan sebab limpahan, bukan dengan berkat yang Allah SWT nak bagi, tetapi itu hanyalah sebagai, kita kata, istidraj. Jadi apa yang Allah SWT sebut kepada kita di sini, carilah rezeki di sisi Allah Ta'ala, mana cara yang berkat, cara berdoa, cara bertawakal. Kemudian wa'buduhu, beribadatlah kepada Allah Ta'ala. Maknanya di sini beribadat kepada Allah Ta'ala sebelum mendapat rezeki, dan juga beribadat kepada Allah Ta'ala setelah memperolehi rezeki. Maknanya janganlah disebabkan kamu mencari rezeki itu, kamu lupa beribadat. Janganlah disebabkan kamu nak kepada dunia, nak pada rezeki, kamu tinggal beribadat pada Allah Ta'ala, kamu tinggalkan agama, kamu tinggalkan tauhid. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya itu, yakni supaya bertambah rezeki. Yakni rezeki yang berkat dengan cara bersyukur. Ilaihi turja'un, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Maknanya setelah sempurna rezeki diberikan kepada kamu, cukup rezeki, maka kamu akan matilah, akan kembali kepada aku. Yakni dengan arti di sini, selagi rezeki kita ni tidak sempurna kita dapat, kita tidak akan mati. Maknanya orang tu kalau dia mati, berarti telah sempurna rezeki yang telah ditakdirkan untuk diri dia. Maknanya apa dia dapat tu
benar-benar mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Begitu juga di sini. Ilaihi turja'un memberi isyarat kepada kita bahawa manusia ni dia tidak akan kekal atas dunia. Jadi ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita orang beriman ni dia ada lagi rezeki di akhirat. Maknanya dia dapat dah rezeki di atas dunia. Sempurna dah. Dia mati. Wa ilaihi turja'un. Dia akan kembali kepada Allah Ta'ala, maknanya dia akan mendapat rezeki satu lagi di akhirat. Terutamanya kepada orang yang mati syahid lah. Orang yang mati kerana agama ni, kita baca dalam ayat la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu menganggap orang yang mati di jalan Allah Ta'ala, mati syahid ni, mereka mati begitu saja, bahkan mereka itu hidup diberikan rezeki. Maknanya ini, ayat ni, secara tidak langsung, kalau kita masih lagi ingat kepada surah ni, surah tentang ibtila, ujian. Dia ujian ni sehingga kita terpaksa korbankan nyawa. Maka di sini ada isyarat untuk orang yang mati syahid, mereka itu kembali kepada Allah Ta'ala dengan mendapat rezeki. Rezeki di akhirat. Maknanya orang mati syahid ni dia tidak mati pada hakikatnya, dan dia mendapat rezeki yang istimewa dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini juga kita boleh nampak selain daripada hujah-hujah bahawa perlu mentauhidkan Allah Ta'ala, hujah bahawa tidak layak manusia itu, tidak patut manusia mensyirikkan Allah Ta'ala. Di sini Allah SWT menyebut juga iaitu dakwah para anbiya ni, itu sentiasa mengingatkan manusia kepada hari akhirat, adanya pembalasan hari akhirat. Begitu juga kalau kita kaitkan dengan ayat sebelum pada ni, iaitu wa ilaihi turja'un, kamu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Yang ini supaya sentiasa ada dalam hati orang beriman ni, mana setelah dia beribadat pada Allah Ta'ala, dia bekerja mencari rezeki, dia bersyukur, dia kena ada mengharapkan pertemuan dengan Allah. Seperti mana manusia yang cari rezeki ni, dia mengharapkan keuntungan lah. Kalau orang yang ambil upah tu, dia akan tunggulah hari Khamis. Hari gaji kata. Hari Khamis, hari gaji. Ataupun hujung bulan. Maknanya dia akan sentiasa tengok kalender bila ke hujung bulan. Hari dia dapat gaji. Kalau orang tukar tu, dia tunggu hari Khamis. Jadi, bila disebutkan akan kembali kepada Allah Ta'ala, di situ akan mencetuskan dalam diri orang beriman ni, man kana yarju liqa Allah, orang yang mengharapkan pertemuan Allah. Jadi mengharapkan pertemuan Allah Ta'ala tu, dia mengharapkan pahala ganjaran dari sisi Allah Ta'ala. Kemudian di sini Nabi Ibrahim memberi amaran kepada mereka. Kalau kita letak tajuk di sini, iaitu takhwif ukhrawi, takhwif duniawi. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dan jika kamu wahai orang-orang yang engkar terhadap seruan tauhid ni, kata Nabi Ibrahim, kalau kamu terus-menerus mendustakan agama Allah, ajaran agama Allah ni, tak pelik. Faqad kudziba umamun min qablikum, tak pelik. Umat-umat sebelum daripada kamu ni memang telah mendustakan para nabi, mendustakan tauhid, mendustakan keesaan Allah, tolak ayat-ayat Allah, mengingkari akhirat. Cuma di sini gapo sebenarnya
faqad kazzaba umamun min qablikum, umat-umat terdahulu telah berdusta. Apa maksud dia? Maknanya mereka itu akhirnya dibinasakan. Sebab itulah kita kata di sini ini takhwif duniawi, amaran, iaitu mereka akan dibinasakan di dunia lagi. Yang ini natijah daripada pendustaan mereka itu, mereka akan dibinasakan. Dan kepada para nabi yang menyeru kepada tauhid ni, mereka tidak ditimpa mudarat. Maknanya tidak ada sebarang kerugian kepada para nabi jikalau umat mereka itu menolak dakwah mereka itu. Jadi bila mana umat terdahulu telah mendustakan para nabi, dan wa ma'ala rasuli ilal balagul mubin, ini dengan maksud tidaklah atas rasul itu melainkan wajib kepada mereka itu menyampaikan dengan nyata. Yakni setelah daripada mereka mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala yang begitu jelas yang diterangkan oleh para nabi ni, mereka tetap mendustakan, maka tidak ada natijah yang lain kepada mereka itu melainkan mereka akan dibinasakan. Ayat ni setelah para nabi itu menyampaikan dakwah dengan jelas, itmamul hujjah, ditegakkan segala hujah-hujah, segala syubhat tentang agama Allah Ta'ala ni hilang. Mana keraguan-keraguan yang dicetuskan oleh orang-orang kafir, orang-orang syirik terhadap agama Allah Ta'ala ni, semuanya telah dijawab oleh Nabi. Mereka tetap berdusta, mereka tetap mendustakan ajaran Nabi, maka tunggulah keputusan Allah Ta'ala. Jadi maksud balaghul mubin ni, maknanya Nabi benar-benar menyampaikan ajaran tauhid, ajaran Allah SWT dengan jelas, dengan bukti-bukti yang nyata. Mubin tu dengan arti disebutkan dalil-dalil, sama ada dalil naqli, dalil akli, dalil tarikh, dengan takhwif, dengan amaran macam-macam, dan dihilangkan segala bentuk syubhat, dan mereka tetap berdegil, maka tidak ada balasan yang lain kepada mereka itu melainkan mereka akan dibinasakan. Dan ayat ni juga sebenarnya merujuk kepada saksi para nabi. Maknanya para nabi ni telah menyampaikan ajaran Allah Ta'ala dengan nyata. Kemudian, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduh inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah mencipta makhluk-makhluk pada mulanya, kemudian dia akan mengembalikannya, yakni menghidupkan semula sesudah mati. Sesungguhnya yang demikian itu amalah mudah bagi Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, tidakkah mereka itu tengok? Jadi mereka ni ada mata ke tidak? Pertanyaan Allah Ta'ala ni dengan arti mencela mereka. Sepatutnya mereka yang ada mata ni, dikurniakan oleh Allah Ta'ala akal, fikiran ni, sepatutnya mereka tengok dengan celak, dengan berfikir. Bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala memulakan kejadian, kemudian dia mengembalikan. Maknanya semua yang ada ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang bersifat macam mana? Bermula daripada tiada. Maknanya kalau kita tanam pokok lah, depan rumah kita, dulu tak ada. Kemudian kita letak pokok, tumbuh. Jadi siapakah ia menghidupkan pokok, ia menumbuhkan pokok tu kalau tidak Allah Ta'ala? Begitu juga rumput-rumput. Kita racung mati dah. Lepas daripada 2-3 bulan, tumbuh balik. Dulu mati dah rumput tu, kemudian Allah Ta'ala hidupkan balik. Maknanya sebelum ni rumput tak ada, kemudian ada, kita racung mati, kemudian tumbuh balik. Jadi itu semua adalah kudrat Allah Ta'ala. Daripada benda yang mati, Allah Ta'ala boleh hidupkan. Jadi ini bukti akhirat. Orang-orang yang ke akhirat ni Allah SWT suruh tengok. Jadi Allah Ta'ala yubdi'u,
al-khalqa. Dia memulakan kejadian, kemudian dia mematikan, kemudian dia menghidupkan, mengembalikan semula. Itu menunjukkan kepada kudrat Allah Ta'ala. Inna zalika 'ala Allah yasir. Semua tu tidak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Jadi benda tu mudah. Benda tu mudah ni, ini isyarat kepada iradat Allah Ta'ala. Kun fayakun. Bila dia nak, dia kata jadilah maka jadi. Yang ni menghidupkan semula. Maknanya orang kafir ni, gapo orang kafir ni? Orang kafir ni dia mengingkari akhirat. Dia kata kita duduk atas dunia kan. Kalau mati kan matilah. Tidak ada dah tanggungjawab. Tidak ada dah soalan-soalan penghisaban dia kemudian nanti. Sebab kita mati-mati. Orang beriman tidak. Orang beriman ni dia ada prinsip bertanggungjawab. Apa-apa dia buat lah ni, dia kena bersedia untuk jawab di hadapan Allah SWT. Maka sebab itulah kita kata ada konsep orang panggil mas'uliyah, tanggung dan jawab. Maknanya apa-apa yang kita buat ni, kita akan tanggung akibatnya dan kita akan disoal dan kita kena jawab di hadapan Allah SWT. Sama ada dijawab oleh lidah kita ke ataupun dengan tangan dan kaki kita. Kemudian ayat ni sebahagian ulama mengatakan bahawa ayat ni sebahagian daripada dakwah Nabi Ibrahim. Ada juga yang kata ini dalam istilah dia panggil idkhal ilahi. Idkhal ilahi. Idkhal ilahi ni gapo? Maknanya tengah-tengah Allah SWT cerita, tengah-tengah Allah SWT menceritakan cerita kisah Nabi Ibrahim ni, ada selingan pencelahan Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala japu. Mana ada komentar daripada pihak Allah Ta'ala. Supaya manusia ni tengok kepada dalil-dalil tauhid. Dalil-dalil kekuasaan Allah Ta'ala, dalil akli. Supaya manusia ni tengok permulaan kejadian ni. Sama ada dalil ni orang panggil dalil anfusi ke? Tak, tentang diri kita. Diri kita ni mana kita fikir sendirilah kita ni dulu ada ke tak ada? Tak ada. Kan? Kita tengok di surat beranak kita, tahun sekian kita ada. Kalau kita dilahirkan pada tahun 80, maknanya tahun 79 tak ada lagi kita. Itu menunjukkan pada kita bahawa Allah Ta'ala memulakan kejadian kita. Kemudian kita akan mati nanti dan akan dibangkitkan semula di akhirat. Jadi benda tu tidak mustahil. Sebab apa? Sebab sudah ada dah bukti-bukti pada benda yang lain. Pokok-pokok yang kita tengok ni dulu tak ada, kemudian ada, kemudian kita racung, kemudian dia hidup semula, tumbuh balik. Maknanya Allah SWT Maha Kuasa. Jadi kita pun lagu tu juga. Jadi Allah SWT mencelah di sini. Orang panggil idkhal ilahi. Maknanya tengah-tengah cerita tu masuk komentar. Komentar dari pihak Allah SWT supaya kita berfikir. Mana di sini supaya kita perhati, merenung tentang adanya dalil-dalil akhirat. Kehidupan semula lepas daripada mati ni. Jadi kalau kita tengok pertanyaan ayat ni, awalam tu, mana awalam? Awalam tu, tu menunjukkan kepada pertanyaan. Tidakkah? Tidakkah mereka melihat? Ini maknanya satu teguran daripada Allah SWT ataupun satu celaan daripada Allah Ta'ala kepada mereka. Ya tak usah celak mata tengok dengan berfikir. Maknanya apa-apa yang ada di hadapan kita ni sepatutnya kita dapat jadikan sebagai peringatan kepada kita. Itu semua dalil tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Pada semua benda ni ada bukti kekuasaan Allah Ta'ala yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni Maha Esa. Dia semua Allah Ta'ala sahajalah yang berkuasa atas semua benda ni. Jadi manusia tak tengok kau diri dia tu. Yang ni dalil anfusi, dalil pada diri dia. Begitu juga manusia tak tengok kau pada tumbuhan-tumbuhan yang mereka makan. Semua tu daripada tak ada kepada ada.
Kemudian akan ada pula. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Maka berjalanlah di atas muka bumi ini, lihatlah kaifa bada'al khalq. Bagaimana Allah SWT memulakan kejadian. Maknanya makhluk-makhluk yang ada ni daripada tak ada kepada ada. Maknanya kalau kamu sembah berhala tadi, wa takhluquna ifka tu dah. Tidakkah kamu sedar bahawa dulu berhala ni tak ada? Kamu ambil daripada bukit batu tu, kamu pahat, kemudian kamu letak dalam kuil kamu tu, dulu ada ke tidak? Tak ada. Jadi kamu tengok permulaan kejadian tu. Maknanya kamu dia tengok sendiri, kaifa bada'al khalq, bagaimana Allah SWT mencipta makhluk dia ni. Dulu tak ada, kemudian ada. Kamu pun sepatutnya mikir molek lah. Yang mana kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala, dulu tak ada. Tiba-tiba kamu cipta, lalu kamu menamakan itu sebagai ilah. Thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Jadi kamu berjalanlah di atas muka bumi, lihatlah bagaimana Allah Ta'ala memulakan kejadian daripada tak ada kepada ada. Kemudian dia mengadakan semula nanti di akhirat. Thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian Allah SWT memulakan ciptaan semula pada hari akhirat, yakni dalam bentuk kejadian yang baru, dengan tujuan apa? Untuk dihisap, untuk dihitung, disoal, untuk dibuat keputusan. Hak mana melakukan kejahatan tadi, hak mana melakukan kezaliman tadi, hak mana syirik Allah Ta'ala, mereka akan mendapat pembalasan. Yang ni kepada orang beriman, mereka akan dibangkitkan semula untuk mendapat balasan yang baik. Manakala mereka yang telah menyeksa orang beriman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyeksa orang beriman ni, mereka akan mendapat balasan mereka di akhirat nanti. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas semua perkara tu maha berkuasa. Maknanya untuk menghidupkan kamu semula ni, itu tidak payah kepada Allah Ta'ala, mudah sahaja. Yu'azibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Maknanya macam mana gambaran kehidupan semula di akhirat itu, iaitu Allah Ta'ala mengazabkan orang yang dia kehendaki dan merahmati orang yang dia kehendaki. Jadi semua di sini Allah SWT nak sebut pada kita sifat iradat dia, masyiah dia, kehendak Allah Ta'ala. Mana dia akan menyeksa manusia, menghukum manusia yang engkar terhadap ajaran tauhid, dan dia akan merahmati orang yang ikut ajaran tauhid. Jadi ini gambaran kepada yunshi'un nash'atal akhirah. Biasanya kita baca dalam ayat ni, Allah SWT mendahulukan benda rahmat dulu. Yarhamu man yasha wa yu'azibu man yasha, yaghfiru liman yasha wa yarhamu man yasha. Cuma di sini Allah SWT mendahulukan azab dia daripada rahmat. Sebab apa? Ini seolah-olah sebagai azajar, amaran keras kepada mereka yang menyeksa orang beriman. Maknanya orang beriman ni diuji dengan begitu dahsyat, dengan begitu berat sekali, diseksa oleh orang kafir. Allah SWT akan segera membalas kepada orang yang menyeksa orang beriman. Mana ini sebagai zajar, amaran keras kepada orang kafir, dan juga sebagai tasliyah kepada orang beriman bahawa azab untuk orang kafir ni akan segera di akhirat. Yang mana orang kafir ni dia salah guna kuasa yang ada pada mereka, mereka menyeksa orang beriman, tunggulah di akhirat nanti mereka akan diberi pembalasan yang segera. Mana Allah Ta'ala akan azab mereka itu dengan kehendaknya, yakni dengan keadilan dia, dan akan merahmati orang dia kehendaki. Mana orang beriman akan dirahmati dengan limpahan kurniaan Allah Ta'ala. Wa ilaihi tuqlabun, semua tu kepadanya lah kamu semua akan kembali. Yakni dia akan dikembalikan untuk diazab,
kamu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala untuk mendapat rahmat. Wa ma antum bimu'jizina fil ard wala fis sama' wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Oleh kerana kamu ni akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala, wa ma antum, dan kamu tidak akan terlepas. Kamu tidak akan ada, kamu tidak dapat menggali lubang untuk bersembunyi dalam bumi, wala fis sama', dan kamu tidak akan terlepas sehingga kamu boleh mendaki naik ke langit. Tak ada ruang kepada kamu. Tidak dapat lari daripada hukuman Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab bumi ni Allah Ta'ala akan hancurkan. Langit ni Allah Ta'ala akan gulung. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan bagi kamu itu tidak ada sebarang penolong, sebarang pelindung. Tidak akan ada bagi kamu itu selain daripada Allah sebarang pelindung dan sebarang penolong. Maknanya kamu hanya ada perlindungan Allah Ta'ala sahaja. Maknanya kamu akan selamat ni bila mana kamu berlindung kepada Allah Ta'ala sahaja. Selain daripada Allah Ta'ala, semua tu tidak dapat menolong kamu. Maka bila begitu, hendaklah kamu kembali kepada Allah Ta'ala di dunia ni. Dengan cara bertaubat, dengan cara inabah. Kembali kepada agama Allah. Tinggalkan syirik, kembali kepada tauhid. Jadi ayat ni nak menyatakan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan juga untuk menyatakan bila mana mari azab Allah Ta'ala, maka tidak ada siapa pun yang terlepas dan tidak ada siapa pun yang dapat menyelamatkan diri dia daripada hukuman Allah Ta'ala. Jadi natijah daripada tu Allah Ta'ala sebut walladzina kafaru biayatillahi wa liqa'ih ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum azabun alim. Dan orang-orang yang kafir itu, dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah. Mana ini sebagai amaran kepada orang Quraisy. Masih lagi kita kata idkhal ilahi ini. Mana teguran Allah Ta'ala kepada orang kafir secara umumnya. Orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala, mengingkari tauhid, menolak kedatangan hari akhirat, mereka itu adalah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Mana mereka ni bukan setakat terhalang daripada rahmat Allah, mereka ni tak ada jalan untuk mendapat rahmat Allah. Jadi digambarkan mereka tu pada hari akhirat benar-benar berputus asa, tak ada harapan. Tak ada harapan. Tak ada harapan nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Yang mana pada hari itu Allah SWT akan memberi rahmat dia. Tiba-tiba orang kafir ni tidak ada sebarang harapan untuk mereka. Sebab mereka balik kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kufur dan syirik. Sebab itulah digambarkan putus harapan mereka ni. Kalau orang tu maksiat banyak mana pun, tapi ada iman walaupun sebesar zarah, ada harapan untuk dia mendapat rahmat Allah. Jadi mereka terhalang dan jauh dari rahmat Allah. Wa ulaika lahum apa yang mereka dapat hanyalah azab yang tidak terperi sakitnya. Jadi ini semua akibat daripada apa? Ingkar ayat-ayat Allah, mengingkari ayat Allah dan mengingkari hari akhirat, yakni mengingkari ada pembalasan amal jahat. Yakni mereka ni atas dunia, oleh kerana mereka tidak ikut peraturan Allah Ta'ala, maka mereka bertindak jahat, zalim, melakukan kerosakan. Mereka, sebab manusia ni bila mana tidak beriman dengan hari akhirat, mereka rasa bebas melakukan kejahatan. Punca manusia zalim ni sebab dia ingat dia tidak dibalas, diselamat. Kalau atas dunia, orang dunia ni dia anggap kita ada loya, kita akan selamat dah. Tapi di akhirat tak ada wali, tak ada nasir.
Jadi ini akibat buruk kepada orang yang engkar akhirat. Kemudian Allah SWT menyebut pada kita pula di sini, sambungnya balik. Balik semula kepada cerita Nabi Ibrahim ni. Yang ni setelah daripada dakwah Nabi Ibrahim kepada mereka itu dengan hujah-hujah, dah diberi amaran kepada mereka itu, mereka berdegil. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar. Kemudian seruan Nabi Ibrahim itu tidak dijawab oleh mereka, oleh kaumnya itu, melainkan dengan kata-kata tentangan. Mereka kata apa? Bunuhlah Ibrahim itu atau bakarlah. Fa'anjahullah, Allah Ta'ala menyelamatkan. Oleh kerana Nabi Ibrahim ini Nabi dia, kekasih dia, Allah Ta'ala selamatkan daripada api neraka. Daripada api. Api yang membakar Nabi Ibrahim itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Itu benar-benar menjadi tanda. Inna fi dzalika laayatin, benar-benar menjadi tanda-tanda kepada orang-orang yang kaum yang beriman. Yang mana mereka beriman ni, mereka memerhatikan dengan akal fikiran mereka. Jadi kata-kata ni menggambarkan mereka ni degil, sombong terhadap Nabi Ibrahim. Mereka hanya jawab dengan nak bunuh. Kemudian waqala innamattakhadhtum min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Nabi Ibrahim kata, perbuatan kamu menyembah berhala ni, yang pelbagai rupa, pelbagai bentuk ni, yang kamu sembah ni dengan tidak menyembah Allah, hanyalah perbuatan kamu ni hanyalah sebagai menjaga hubungan mesra kamu sesama kamu atas dunia saja. Maknanya kamu hanya nak jaga, kita kata, perpaduan sesama kamu saja sebenarnya. Malu muka, takut dipulau, takut orang benci. Maknanya kamu sembah berhala ni sebenarnya bukan semua setuju, tapi tak ada arah orang lain sembah berhala, dia pun semua berhala juga. Hanya nak jaga hati, nak jaga perpaduan. Hanya nak bodek ketua. Mana bila ketua mereka itu mengarahkan supaya menyembah berhala-berhala ni, jadi pakat turut belaka, takut tak dapat bantuan, tidak dapat pembelaan daripada pemimpin-pemimpin mereka. Jadi mawaddah tu nak jaga kasih mesra. Seorang anak tak berani nak lawan ayah dia yang syirik, lalu dia pun turut juga. Maknanya mereka ni hanya menjaga perpaduan palsu. Mereka sebenarnya tidak ada hujah dalam menyembah berhala ni, tetapi oleh kerana benda ni budaya, benda ni tradisi, mereka hanya turut saja semata-mata nak jaga hati. Untuk elok daripada dibenci, untuk elok daripada dipulau. Sebab tak ada hujah. Jadi Nabi Ibrahim kata kepada mereka, kamu ni hanya nak jaga muka, nak jaga hati pihak tertentu saja di atas dunia ni. Summa yaumal qiyamah, sedangkan di akhirat nanti yakfuru ba'dukum ba'dha. Saling akan bantah, saling membenci, saling melaknat pula. Akan menyalahkan sebab kamulah kami ni masuk neraka. Orang-orang yang syirik ni, bila mana mereka ditanya oleh Allah SWT, seperti mana kita telah tengok dalam surah Qasas itu, bila dihadapkan di hadapan Allah Taala, mengapa kamu jadi begini? Dia kata kita telah disesatkan oleh pemimpin kami. Jadi saling menyalahkan antara satu sama lain. Waktu kata bapa ikut aku. Jadi mereka di akhirat nanti akan bermusuhan, saling melaknat antara satu sama lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, tetapi wa ma'wakumun nar. Tapi kesudahan kamu ni, sama ada kamu yang membantah ataupun kamu yang melaknat, kamu yang menyalahkan antara satu sama lain ni, kamu semua ni akan
mendapat api neraka. Wa ma lakum min nasirin, kamu tidak diberi pertolongan, yakni tidak dapat keluar selama-lamanya dari api neraka. Jadi Nabi Ibrahim di sini mengulangi dakwah dia kepada mereka. Maknanya tak patut kamu sembah berhala tu. Maknanya kamu semua berhala ni dalam keadaan tak ada dalil pun. Hanya nak jaga hati pihak tertentu. Jadi hak zahir di sini, hak Nabi Ibrahim kata ni, yang ni setelah Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada dibakar. Maknanya Nabi Ibrahim tu kan, bila mana dicampurkan dalam api, Allah Ta'ala perintah supaya api jadi sejuk. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salama. Kami perintahkan kepada api ni, kuni bardan wa salama. Jadilah api yang sejuk sejahtera untuk Ibrahim. Jadi lepas daripada Nabi Ibrahim keluar daripada api tu, Nabi Ibrahim meneruskan dakwah dia lagi. Kemudian fa'amana lahu Lut. Maknanya berimanlah kepada Nabi Ibrahim itu Nabi Lut, sepupu dia. Maknanya Allah Ta'ala nak menyatakan di sini, tak apa, orang lain tak seikut Nabi Ibrahim, tapi ada pengikut Nabi Ibrahim ni. Yang mana Allah Ta'ala jadikan dia tu sebagai Nabi. Nabi Ibrahim telah diikuti oleh Nabi Lut. Kemudian Nabi Ibrahim ni, wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nabi Ibrahim kata, aku akan berhijrah. Aku ni akan jadi orang berhijrah kepada Allah. Maknanya atas perintah Allah Ta'ala aku berhijrah. Kita boleh tengok di sini menjadi sunnatullah. Dalam bab ibtila ni, Allah Ta'ala nak menyelamatkan hamba dia. Maknanya bila mendapat tentangan yang begitu sengit, maka akhirnya Allah SWT akan memberi jalan keluar kepada kekasih dia ni, hamba dia ni. Allah Ta'ala akan selamatkan dengan cara mana? Cara mereka tu berhijrah. Cara berhijrah. Ini satu konun, satu peraturan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi jalan keluar. Yang ni apabila penentangan golongan kafir ni semakin hebat, maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi ni supaya berhijrah. Yang pertama supaya selamatkan diri dan agama, dan yang kedua supaya mendapat pengikut yang baru. Jadi Allah Ta'ala kata di sini fa'amana lahu Lut, mana seolah-olah dakwah Nabi Ibrahim itu telah ditolak oleh kaum dia, hanya Nabi Lut saja yang ikut. Jadi bila begitu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya berhijrah. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim supaya berhijrah, innahu wal azizul hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang memerintahkan aku supaya berhijrah ni, dia Maha Aziz. Yang ni Allah Ta'ala akan memberi kemuliaan kepada hambanya yang berhijrah, yang patuh pada perintah Allah Ta'ala. Walaupun mereka keluar tu dalam keadaan terhina, diusir, tetapi mereka akan diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada para Nabi ni melalui hijrah. Walaupun mereka itu diusir. Al-Hakim, mana Allah Ta'ala maha bijaksana dalam menguji hamba dia. Mana Allah Ta'ala Hakim ni, satu dari segi Allah Ta'ala maha bijaksana dalam menangguhkan azab terhadap kaum yang engkar. Begitu juga hikmah Allah, ujian Allah Ta'ala kepada hambanya yang terpilih ini penuh dengan hikmah. Allah Ta'ala nak uji hamba dia ni dengan macam-macam ujian. Antaranya Allah Ta'ala nak naikkan darjat. Sebab itulah dalam surah Baqarah tu Allah Ta'ala kata, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Jadi Allah Ta'ala nak memberi imam, jawatan imam kepada Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim ni sebagai Khalilullah. Jadi itu hikmah dia. Hikmah daripada ujian ni, Allah Ta'ala nak meninggikan darjat. Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Ibrahim ni sebagai imam dalam bab agama ni. Kemudian ayat berikut ni, apakah yang dikatakan hikmah tadi? Hikmah daripada berhijrah ni, maknanya kurniaan Allah SWT
kepada Nabi Ibrahim atas seruan dakwah dia. Maknanya natijah kebaikan daripada ibtila ujian yang diperolehi oleh Nabi Ibrahim ni. Itu Allah SWT berikan kepada Nabi Ibrahim ni zuriat. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim ni kenabian. Ganjaran yang besar. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami kurniakan kepadanya itu, kepada Nabi Ibrahim, Ishaq anaknya dan Ya'qub cucunya. Maknanya di sini Nabi Ibrahim ni dia tua dah. Dia dapat anak pada ketika tua tu, dapat Nabi Ishaq. Kemudian disebutkan Nabi Ishaq dan juga dapat Nabi Ya'qub. Ini secara zahirnya menggambarkan kepada kita bahawa Nabi Ya'qub tu dilahirkan ketika hayat Nabi Ibrahim. Sebab Allah SWT sebut wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Kami berikan, kami kurniakan kepada Nabi Ibrahim itu Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Maknanya kalau Nabi Ibrahim itu mati dulu, baru dilahirkan Nabi Ya'qub, itu tak sesuai dengan cara sebutan ni. Jadi cara sebutan Allah Ta'ala wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub ini menggambarkan kepada kita bahawa Nabi Ya'qub itu dilahirkan pada waktu Nabi Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim di sini dikurniakan zuriat. Itu yang pertama. Yang kedua, natijah yang besar daripada ujian ni, hikmah yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang yang lulus ujian ni, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Kami jadikan dalam zuriatnya itu kenabian dan kitab. Maknanya anak keturunan dia tu ada yang menjadi nabi. Yang ni Nabi Ismail, Nabi SAW sendiri. Zuriat dia tu maknanya Nabi Ya'qub itu dikurniakan nabi pula anak dia tu, maknanya Nabi Yusuf. Jadi keturunan Nabi Ibrahim, Nabi jalur yang pertama Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf. Jalur yang kedua Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian bawah tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama zuriat, yang kedua kenabian, yang ketiga wa atainahu ajrahu fid dunya. Kami berikan pahala kepada Nabi Ibrahim ni atas dunia lagi. Pahala. Itu yang ketiga. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia pada hari akhirat tergolong dari kalangan orang-orang yang baik. Maknanya ini semua adalah natijah daripada berjaya dalam ujian. Ujian bersabar dan berhijrah. Allah SWT memberikan empat ganjaran yang besar kepada Nabi Ibrahim. Atas dunia ni wa atainahu ajrahu fid dunya ni, maknanya kita ni sentiasa mendoakan untuk Nabi Ibrahim seperti dalam tasyahud kita tu. Wa barik ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Kita doa berkat, doa sejahtera untuk Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapat doa daripada kita. Seperti mana kita ni juga pada asalnya adalah doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ath fihim Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Maknanya doa Nabi Ibrahim supaya dilahirkan untuk umat ni seorang nabi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ni menggambarkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahawa sekiranya kamu berhijrah kepada Allah dengan bermujahadah, maka Allah SWT akan memberi ganjaran yang besar kepada kamu, mengurniakan kepada kamu sahabat yang baik di dunia dan di akhirat. Maknanya kalau kepada Nabi itu sendiri, Nabi SAW yang melalui ujian seperti mana Nabi Ibrahim ini juga, Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi SAW diberikan negeri Madinah, dan dikurniakan sahabat-sahabat Ansar.
Itu makna ganjaran kalau merujuk pada Nabi. Jadi kita ni kita boleh nampaklah kalau kita terpaksa berhijrah kerana agama Allah Ta'ala, maka dari segi sunnatullahnya, seperti mana Nabi Ibrahim dapat ganjaran, Nabi SAW sendiri pun dapat kurniaan negeri Madinah dan sahabat Ansar, maka begitu juga kita ni. Ini secara tidak langsung targhib, galakkan supaya kita ni berhijrah. Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita ganjaran. Kemudian ayat berikut ni cerita Nabi Lut. Lanjutan cerita Nabi Lut tadi ada dah sedikit. Allah SWT menyebut juga kisah Nabi Lut ni, dia pun berhijrah juga. Susah payah juga dengan cara berhijrah. Maka sebab itulah lepas daripada cerita Nabi Ibrahim yang berhijrah, Allah SWT sebut kepada kita cerita Nabi Lut yang berhijrah juga kerana kejelekan yang dilakukan oleh kaum dia. Jadi setakat itulah perbincangan kita daripada surah Al-Ankabut, daripada ayat 16 sehinggalah kepada ayat 27. Jadi setakat itulah apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.